Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama saya Dr. Janiri Amir. Sejak virus atau pandemik COVID-19 melanda, ia telah sebenarnya menggegarkan satu dunia. Bukan saja dari sudut kesihatan, keselamatan atau sosial, tetapi juga dari segi ekonomi. Tidak dapat dinafikan, pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar terhadap dunia keuangan, ekonomi dan perniagaan. Jadi untuk memperkatakan isu ini, saya tampilkan minggu ini tetamu istimewa, Dr. Rabwan Mantin, pensyarah atau pakar dalam bidang keuangan ekonomi dari UCTS. Selamat datang ke 2030, Dr. Rabwan. Terima kasih kerana menjemput saya, Dr. Janiri. Ya, baik. Saya nak tanya direct ni. Soalan pertama saya, bagaimanakah COVID-19 ini dan PKP telah memberi kesan kepada sektor ekonomi, kepada usahawan dan ahli perniagaan kita di negeri ini khususnya? Okey, apabila PKP di kuat kuasa pada tahun lepas 2020 pada bulan Mac bulan Mac lah, dan semua sektor ekonomi ditutup, semua sektor ekonomi ditutup, dan yang dibenarkan hanyalah ekonomi yang membekalkan perkara asas, makanan dan sebagainya. Dan memang pada tempoh tersebut ekonomi tidak bergerak lah. Seperti dinyatakan, kehilangan pendapatan, pengeluaran sebanyak 3 bilion satu hari untuk satu negara. Kalau kita lihat Sarawak adalah juga ekonomi yang agak besar kalau kita bandingkan dari segi belanjawan berbanding dengan negeri lain. Okay. Belanjawan kita adalah terbesar. Ya, dan 10 bilion ya. Ya, memang besar berbanding dengan negeri lain. Dan ini memang memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat dan juga peniaga, industri kecil, industri sederhana, semuanya terhenti pada masa itu. Okey. Tapi selepas itu ada dibuka sedikitlah untuk ada ekonomi yang dibuka sedikitlah. Secara perlahanlah. Memang kesan memang amat mendalamlah pada industri. Baik, bagaimana doktor menjangkakan ekoran ataupun susulan daripada penguatkuasaan PKP yang berkuat kuasa 29 Mei sampai mungkin dijangka sampai 14 ni? Bagaimana kesannya terhadap golongan ini? Adakah lebih teruk ataupun bagaimana? Ya, pada masa sekarang walaupun PKP dikuat kuasa, terdapat sedikit kelonggaran dari segi kebenaran untuk menjalankan perniagaan makanan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok essential service, perkhidmatan yang perlu memang sentiasa dibuka. Okey, keadaan sekarang seperti yang berlaku sebelum ini akan menjejaskan sumber pendapatan peniaga dan juga mereka yang bekerja sendiri, pendapatan kecil. Tetapi kerajaan ada membantu. Itu yang kita nak beritahulah. Kerajaan ada membantu. Itu yang penting sekali ya. Ya. Sektor mana yang agaknya betul-betul terpukul teruk oleh ancaman COVID-19 dan juga penguatkuasaan PKP ini? Okey, dalam hal ini saya nak tanya Dr. Janiri sendirilah. Sebelum PKP, berapa kali naik kapal terbang? Kerap dah sampai 2-3 kali ke Kuala Lumpur Ya, selalu kan? Okey, selepas dalam satu tahun 20 lebih kali ke KL Kalau lepas PKP berapa kali? Langsung tidak ada. Langsung tidak ada 100%. 100%. Satu industri penerbangan memang terpukul teruk. Industri penerbangan
Lepas tu hospitality, ya, hotel, restoran, pemakanan dan sebagainya yang berkaitan dengan hospitality, enap desa juga memang terpaksa tutup, ya. Memang tidak terpaksa tutup pada tempoh tersebut. Mereka tidak dapat menjalankan perniagaan kerana tidak ada orang yang menginap di tempat mereka. Alright? Itu adalah kesan langsung, boleh dikatakan hampir 100% kepada mereka, 99%. Lumpuh, boleh kata hampir lumpuh lah. Ya, lumpuh terus. Tapi sekarang ni pihak hotel ada yang menjadi pusat kuarantin. Jadi ada sedikit bantuan daripada kerajaan dari segi penginapan. Maksudnya mereka masih dapat juga bertahan sedikit. Tentu di sebalik sektor-sektor yang terpukul teruk itu, ada sektor yang mungkin meraih ataupun mendapat manfaat daripada fenomena ataupun pandemik ini. Kalau dapat Dr. Rabuan huraikan ataupun jelaskan kepada kita semua. Ya, kalau kita tengok pandemik ini, semua sektor akan lumpuh sebab pandemik ini. Tetapi ada satu sektor yang berkembang maju, iaitu pengeluaran surgical glove. Ataupun sarung tangan surgical. Kalau kita ada pengeluar terbesar surgical glove di dunia, dan banyak syarikat ini mempunyai tempahan yang berlipat ganda pada masa tempoh sekarang ni lah. Mereka ini outperform katakan. Dan ini adalah merupakan kebaikan. Malah pemiliknya muncul sebagai antara 10 bilionaire terkemuka di Malaysia disebabkan oleh peluang yang diraih ataupun wujud disebabkan oleh pandemik 19 ini, COVID-19 ini. Ya, betul. Jadi Dr. Rabuan, bagaimana agaknya reaksi para peniaga? Bagaimana sepatutnya harus mereka bertindak balas dalam keadaan sekarang secara ringkas? Kalau kita lihat para peniaga sekarang ni, kalau dulu tahun 2019 Ketua Menteri selalu cakap kita perlu perkenalkan IT dalam bisnes kan. Digital marketing dan sebagainya kan. Apabila berlaku pandemik, perkara tersebut secara langsung tanpa perlu marketing, tanpa perlu diberitahu, mereka terus menggunakan aplikasi untuk membuat perniagaan, contohnya WhatsApp dan sebagainya kan, Facebook. Ini adalah kesan-kesan yang berlaku pada pandemik cepat. Baik, ada Dr. Rabuan menyesuaikan diri. Kita berhenti rehat atas kita dan jumpa lagi, dan kita perkatakan lebih lanjut selepas rehat tentang perkara ini. Tadi sebelum kita berhenti rehat, doktor bercakap tentang peluang dari segi ekonomi digital atau digital economy. Jadi bagaimana usahawan dan ahli perniagaan kita dapat memanfaatkan dari segi ekonomi digital ini di tengah-tengah kita berdepan dengan ancaman COVID-19 ini? Kerana kita ada kedai, restoran yang tutup dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat ekonomi digital ini, dia berkembang secara organik lah. Tidak perlu dipaksa. Kalau kita paksa, dia orang lambat nak terima. Sekarang ni, peniaga-peniaga kecil pun yang membuat stall, ada aplikasi sendiri. Mereka membuat tempahan dan juga tawaran melalui Facebook, WhatsApp, dan ini dijangka tidak dapat kita ketepikan di masa akan datang. Sebagai ini dikatakan sebagai new normal kepada perniagaan, dan
peniaga-peniaga mesti memikirkan perkara ini di masa akan datang. Tidak boleh kata bila kembali normal, kita tak perlu pakai ini, tak perlu pakai aplikasi sebagai ini, tak perlu pakai IT. Tidak boleh. Ini akan menjadi new normal di masa akan datang dari segi perniagaan. Jadi sebaik-baiknya dalam keadaan peluang yang ada ini, apa seharusnya dilakukan oleh usahawan kita termasuk golongan muda khususnya? Okey, golongan muda adalah golongan yang sebelum ini tidak pernah melihat apa yang berlaku, keadaan seperti inilah. Kita juga mungkin generasi macam kita ni telah melalui economic downturn 2-3 kali kan, sebab umur dah lanjut lah. Kepada generasi muda, inilah cabaran yang terus mereka lihat. Dan saya suka melihat mereka mengambil peluang menjalankan perniagaan walaupun sebagai food delivery, penghantar makanan. Penghantar makanan. Ya, penghantar makanan. Sebab itu adalah antara aktiviti ekonomi yang dibenarkan dan juga membuat stall bisnes kecil-kecil yang jangka dapat memberi pulangan yang sedikit sebanyak membantu kesinambungan hidup mereka. Baik, apakah langkah-langkah atau strategi lain yang harus diambil oleh pemegang taruh termasuk kerajaan untuk memastikan pembabitan golongan muda khususnya dalam ekonomi digital ini dapat betul-betul ditingkatkan supaya memberi kesan yang signifikan dari segi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi negeri? Okey, ini soalan yang bagus. Sebab kita memang dah bercerita tentang ekonomi digital dah lama. Tetapi dari segi pelaksanaannya agak lambat sehinggalah pandemik ini berlaku dan secara organiknya mereka terus menggunakan mungkin tekanan terpaksa menggunakan aplikasi ini untuk menjalankan perniagaan dan yang lebih cepat, orang yang lebih cepat menggunakan aplikasi seperti ini adalah orang muda. Orang tua ni ada lambat sikit lah. Kalau kita katakan mouse, diingat itu tikus. Tikus lah. Orang tua lah, orang tua. Orang muda ni cepat. Kalau anak saya pun, kalau saya tak tahu apa aplikasi tertentu, saya akan saya tanya anak saya kalau saya tak tahu. Sebab orang muda ni cepat menangkap apa yang berlaku di dalam suasana sekarang lah. Baik, apa agak cabaran yang dihadapi oleh golongan ini dari segi perniagaan melalui dalam talian ekonomi digital dan sebagainya, khususnya di Sarawak ini? Dari segi ekonomi digital, memang ada cabaran. Pertama sekali ialah dari segi coverage. Kita belum lagi mempunyai coverage yang meluas di Sarawak, kecuali di tempat-tempat di bandar-bandar. Dan di luar bandar memang ada kurang. Tetapi ada usaha kerajaan untuk meluaskan lagi coverage internet di seluruh Sarawak sebenarnya. Dan itu adalah cabaran pertama, infrastruktur. Dan cabaran kedua ialah mereka ini mungkin perlu dilatih supaya mereka ini mendapat menggunakan aplikasi tersebut secara optimum. Kita ni selalu belajar daripada luar saja kan. Sekarang ni kita nak belajar secara perinci supaya mereka ini jangan jadi pengikut saja. Mereka ada ke depan dalam segi perkara IT inilah, aplikasi IT ini. Baik, untuk berjaya dalam bidang perniagaan khususnya dalam era ekonomi digital ini bukan mudah. Penuh dengan cabaran, rintangan dan ujiannya. Sifat ataupun watak yang bagaimanakah yang didambakan, diperlukan daripada dalam kalangan anak muda kita supaya mereka dapat melakar kerjayaan sebagai usahawan dalam dunia ekonomi digital ini? Terima kasih. Soalan ini baik. Sebab kita kadang-kadang kita lihat ekonomi digital ini cuma sebagai tool untuk membantu kita. Kita kena ada
skill-skill lain, set of skills, ada skill untuk perniagaan. Dan kita kena belajar juga skill-skill lain yang dapat digunakan untuk perniagaan. Jangan katakan kalau kita gunakan sebagai contoh, kita dah ada platform Facebook untuk perniagaan dan kita anggap itu sudah cukup. Sebenarnya kita masih perlu skill-skill perniagaan lain yang mungkin melalui latihan dan sebagainya, ya, kursus-kursus entrepreneurship, ya. Ini mesti dilakukan. Kalau tidak, kita menganggap IT ini sebagai penyelesai semua masalah. Ya tidak, ya. Kembali kepada diri sendiri, ya. Skill yang kita ada mesti menjurus kepada kejayaan sesuatu perniagaan. Jadi maksudnya perlu ada sifat dan ramuan ataupun formula yang betul untuk memungkinkan mereka dapat meraih kejayaan yang lebih besar dalam dunia ekonomi ini. Betul tu, betul. Dari segi kalau kita berniaga, kita punya pekerja pun kena ada skill set yang diperlukan dalam perniagaan kita. Ya, bukan setakat kita bergantung kepada IT saja. IT tidak menyelesaikan semua masalah sebab manusia yang buat perancangan. Ini yang perlu. Sebahagian penting pelaksanaan sesuatu apa yang kita rancang ini, manusia yang menjalankannya, bukannya IT. IT ini mengikut arahan kita. Dia macam kita kan algebra, formula inside the IT inside, yang membantu kita. Menarik, Dr. Rabuan, dan kita nak berkatakan selepas rehat ini isu, saya nak kemukakan soalan, bagaimanakah PKP dan COVID-19 ini memberi kesan terhadap golongan B40 dan bagaimana strategi untuk survival dalam kalangan mereka. Jadi kita berehat untuk seketika, teruskan bersama 2030. Anda sedang mengikuti 2030. Tamu saya minggu ini ialah Dr. Rabuan Mantin dari UCTS, Sibu. Dr. Rabuan, bagaimanakah COVID-19 dan PKP ini memberi kesan langsung kepada golongan B40, khususnya mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbentuk informal, bekerja harian dan sebagainya. Tentu mereka antara golongan yang terpukul teruk oleh PKP ini. Ya, betul tu. Kalau kita lihat, siapakah golongan B40 ya? Ialah mereka adalah golongan yang mempunyai pendapatan yang rendah dan mereka ada di kalangan mereka ini bekerja kais pagi makan pagi ya. Dan kalau ada pekerjaan mereka dapat ada gaji ataupun upah. Dan semasa PKP apa yang berlaku, semua perkara tidak dapat dilakukan, tetapi kepada yang ada anak-anak, mereka anak-anak tidak pergi ke sekolah, tetapi sebaliknya mereka menjalankan kelas secara online. Dan mereka ini adalah terkesan teruk daripada mereka yang mungkin tidak ada anak lah. Yang ada anak lagi terkesan teruk. Yang tidak ada peranti, tak ada laptop, tak ada telefon dan sebagainya, ini menimbulkan masalah kepada anak-anak untuk menjalankan persekolahan secara online. Dan saya tidak dapat fikirkan macam mana mereka dapat membantu anak-anak untuk bersekolah. Kadang-kadang saya tengok, saya lihat saya ada baca daripada internet dan sebagainya, media sosial, ada yang terpaksa menunggu ibu bapa, telefon ibu bapa ni dikongsi untuk menjalankan kelas secara online. Itu memang satu
masalah lah kepada masyarakat B40 lah. Baik, Dr. Rabuan, mereka ini perlu bantuan. Bagaimanakah pelbagai bentuk bantuan dari paket ransangan insentif yang telah dihulurkan oleh kerajaan termasuk bakul makanan telah memberi kesan ataupun dapat meringankan beban rakyat terutama golongan B40 ini, termasuk dari segi bantuan khas Sarawak Ku Sayang yang telah dihulurkan oleh kerajaan negeri Sarawak? Ya, bercakap tentang bakul makanan tadi ya, bantuan daripada kerajaan. Bakul makanan ni ialah bantuan dari segi bahan asas, bukan berbentuk wang tetapi berbentuk bahan asas, beras, minyak, tepung, makanan dalam tin dan sebagainya. Ini adalah sangat membantu ketika PKP ya, kerana dengan adanya bantuan bakul makanan, keluarga-keluarga yang memerlukan ini tidak perlu bergerak banyak lah. Tidak perlu bergerak banyak. Ini sesuai dengan SOP waktu PKP. Dan mereka dapat memanfaatkan perkara tersebut tanpa mengeluarkan kos untuk perjalanan dan sebagainya. Sebab itu mereka dihantar, bakul makanan dihantar kepada mereka. Okay. Itu mengurangkan satu beban untuk bahan asas. Tapi untuk perkara-perkara lain, selain daripada bahan asas, memang mereka masih lagi memerlukan bantuan. Dan kita tak boleh hanya menyerahkan tugas dan tanggungjawab ini kepada kerajaan semata-mata. Peranan pihak NGO sebagai contoh juga amat penting. Bagaimana Dr. Rabuan melihat sumbangan golongan NGO ini? Oh ya, kadang-kadang kita cuma mikirkan B40 saja ya, orang yang tidak bekerja. Pada masa PKP ataupun pada masa sekarang ada mereka yang masih bekerja, ada mereka yang masih menerima gaji bulanan, kan? Dan mereka ada juga NGO yang membuat inisiatif untuk membantu mereka ini. Maksudnya dekat sini. Untuk mereka yang bergaji bulanan, masih lagi mempunyai pekerjaan, cara membantu paling minima ialah melakukan perbelanjaan. Melakukan perbelanjaan seperti biasa. Jangan kita, orang yang mempunyai gaji, kita nak hadkan perbelanjaan kita. Kalau kita had perbelanjaan kita, wang itu tidak bergerak. Selagi wang tidak bergerak, tidak akan membantu ekonomi dan tidak membantu para peniaga. Ini yang amat penting. Dan juga saya memang memujilah usaha NGO yang membantu mereka yang terkesan akibat daripada PKP ini. Dan ini sangat-sangat dialukan kepada semua masyarakat. Kalau kita ada, katakan kita ada di sebelah kita, di sebelah rumah kita ada orang yang perlu bantuan, kita perlukan sepatutnya kita memberi bantuan sekurang-kurangnya dari segi perkara-perkara asas untuk makanan dan sebagainya. Ini adalah usaha setiap individu dalam keadaan PKP macam ini supaya kita dapat survival sebagai satu masyarakat. Baik, komen Doktor tentang langkah yang telah diambil oleh kepimpinan negeri Sarawak, para pemimpin Sarawak yang telah mengambil inisiatif untuk memotong gaji mereka dan juga langkah kerajaan termasuk kerajaan persekutuan yang telah mengambil tindakan untuk memotong lawan atau gaji penjawat awam kerajaan dalam usaha untuk membantu tabung bantuan ini. Ya, itu yang saya maksudkan tadi lah. Mereka yang dalam keadaan PKP ini, masih ada mereka yang mempunyai pekerjaan dan mendapat gaji bulanan. Dan salah satu golongan adalah pekerja kerajaan. Mereka masih lagi menerima gaji bulanan dan juga ada beberapa syarikat dan industri. Dan usaha ini amat dialukan untuk bukan saja di pihak kerajaan. Kita nak perkara ini juga dilakukan oleh pihak-pihak swasta dan juga persendirian yang masih lagi mempunyai pekerjaan dan juga pendapatan yang tetap bulanan. Dan ini adalah usaha yang baik dan patut diteruskan.
Jadi secara khusus pula bagaimana golongan B40 bukan B40 yang pertengahan, golongan pertengahan middle class. Yang middle class ini juga terkesan juga sebenarnya. Tapi apa bentuk bantuan untuk mereka ini secara ringkasnya yang diperlukan? Okey, kalau kita lihat M40 ya, middle 40. Ya, M40 ya, middle 40 ini. Golongan ini mempunyai pekerjaan sebenarnya. Bukan kais pagi makan pagilah. Tetapi ada daripada golongan ini adalah peniaga. Peniaga yang juga terkesan dulu mereka mempunyai perniagaan dan mungkin ada 4-5 orang pekerja dan mereka tidak mampu untuk membayar gaji pekerja sebab perniagaan terpaksa dihentikan. Dan di dalam keadaan macam ni, mungkin pada masa sekarang mereka terpaksa melepaskan pekerja atau mengurangkan gaji pekerja supaya perniagaan mereka dapat diteruskan. Dan apabila perkara ini berlaku, tentunya akan mengakibatkan para pekerja mereka tidak cukup wang lah dan sebagainya. Dan mereka kita kena faham tuan punya perniagaan tu mereka juga mengalami kerugian dan di sini bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan memang amat membantu mereka untuk mengekalkan perniagaan mereka lah. Baik, terima kasih doktor dan kita rehat untuk seketika dan kita jumpa selepas ini. Apakah pengajaran sebenarnya daripada ancaman penularan pandemik COVID-19 ini kepada sektor ekonomi dan perniagaan di negara ini, khususnya di Sarawak? Mungkin tentu ada iktibar untuk sektor ekonomi dan perniagaan. Okey, iktibar yang pertama ialah di zaman moden ini, apa yang kita lihat berlaku di kaca TV ya, di kaca TV, berlaku di internet dan sebagainya, boleh berlaku ke atas kita dalam masa 24 jam. Okey. Pada masa pandemik ini berlaku, kita lihat ia berlaku di China dan selepas itu dia merebak ke seluruh dunia dalam masa yang begitu singkat. Itu satu pengajaran pertama. Dan perkara kedua ialah negara manapun, sama ada dia negara maju ataupun negara yang mundur, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah seperti pandemik ini dengan sekelip mata. Mereka perlu perancangan. Dan juga satu orang kata leadership yang tegas untuk melaksanakan katakan lockdown PKP ya. Bukan senang, orang akan marah kita buat. Itu satu tindakan yang berani ya, kena buat ya. Dan kita di Sarawak tidak ada kecuali daripada perkara ini. Tidak ada kecuali, dan kita perlu ada pemimpin yang berani membuat keputusan untuk kebaikan bersama. Itu satu keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Ya. Mesti disokong. Okey, mesti disokong. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah. Ya. Apakah agaknya faktor yang akan memungkinkan peningkatan KDNK dan ekonomi kita dapat pulih dan seterusnya dapat berkembang pada kadar tinggi selepas ini? Pasti ada resepi ataupun ramuan yang ada dalam pemikiran Dr. Rabuan? Okey, kalau kita lihat sekarang ni banyak ekonomi yang telah dibuka di seluruh dunia. Di Amerika Syarikat, mereka dah mula buka ekonomi. Kalau kita lihat mereka punya insentif adalah $1 trillion dan ini telah mendatangkan hasil dan ekonomi mereka telah bergerak. Di Great Britain, proses imunisasi mereka berjalan dengan lancar dan mereka dijangka membuka seluruh ekonomi mereka, dan ini merupakan pasaran-pasaran kepada kita. Ekonomi di sekeliling kita ini adalah pasaran kepada kita.
Dan sebab kita ini adalah sebahagian daripada rakan dagang kepada negara-negara maju ini, ya. Dan ini adalah satu yang baik. Apa yang kita perlu lakukan ialah kita laksanakan imunisasi ini, vaksinisasi ini dengan jayanya. Itu yang paling penting supaya kita juga dapat membuka ekonomi dan kita dapat memenuhi permintaan daripada negara-negara luar dari segi ekspor. Salah satu perkara yang saya lupa nak terangkan tadi, satu di mana industri yang berkembang waktu pandemik, iaitu ekonomi yang berkaitan dengan internet, ya, semiconductor, komputer dan sebagainya. Dan kita adalah antara pengeluar semiconductor yang agak besar juga. Dan mereka ini, dan industri ini membantu mengurangkan imbangan KDNK kita yang agak susut dalam 2 tahun ni lah. Dan itu adalah mungkin industri ini terus berkembang, walaupun pandemik ini akan berakhir, industri ini terus berkembang, ya. Baik, setiap tahun Kerajaan Negeri Sarawak membentangkan belanjawan terbesar di negara ini sekitar 10 bilion. Apakah yang seharusnya diberi perhatian oleh kepimpinan tertinggi Kerajaan Negeri Sarawak berkaitan dengan belanjawan Sarawak untuk 2022 bagi memastikan tumpuan kita tepat dalam merancangkan kembali ekonomi Sarawak dan seterusnya ekonomi kita tumbuh, berkembang dan bangkit semula pasca COVID-19? Okey, ini soalan yang bagus, ya. Untuk menjawab soalan ini, saya kena kembali kepada belanjawan 2019. Itu belanjawan paling besar Sarawak dalam sejarah Sarawak, iaitu 11.91 bilion. Tertinggi, ya? Ya. Okey. Daripada belanjawan tahun 2019, tumpuan ditujukan kepada pembangunan luar bandar. Okey. Seterusnya, belanjawan tahun 2020, trend ini diteruskan. Belanjawan ditumpukan kepada pembangunan luar bandar, dan walaupun jumlahnya kurang sedikit, 9.8, dan pada tahun 2020 ini lebih kurang sama, 9.8. Dan pada tahun hadapan, saya tidak jangkakan kita perlu berundur daripada trend ini, ya. Kita terus membangun kawasan luar bandar dari segi pembangunan infrastruktur jalan raya, jambatan, bekalan air elektrik dan menara komunikasi. Menara komunikasi ini telah dirancang lama, iaitu 2019, dan ia perlu diteruskan kerana ini adalah sebahagian daripada digital economy. Dan selain daripada itu, selain daripada infrastruktur, kita kena lihat ke hadapan, sebab ada perkara yang kita laburkan, dia punya hasil akan dilihat di masa akan datang. Contohnya ialah dari segi pendidikan. Okay? Hasilnya tidak akan segera. Kedua ialah latihan. Latihan juga akan makan masa. Kita perlu perancangan sekarang ini. Jangan kita kerana terlalu menumpukan perkara yang mendatangkan hasil untuk tahun semasa, kita lupakan perkara-perkara yang akan mendatangkan hasil di masa akan datang, memacu kita di masa akan datang. Itu adalah. Terima kasih Dr. Rabuan Mantin. Roda ekonomi perlu digerakkan ke hadapan. Kita perlu bangkit daripada kemurungan dan kemeruduman keadaan ekonomi yang merudum, bagi memungkinkan kita dapat memastikan ekonomi kita terus tumbuh dan berkembang dan kualiti hidup kita dapat ditingkatkan. Jadi dengan itu, terima kasih kepada Dr. Rabuan Mantin sekali lagi, dan dengan itu sekian saja. Jumpa lagi minggu depan.